Baru-baru ini sahabat saya di tanah air memberitahu bahawa Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Azhari Hafizahullah ada menulis sebuah buku berkaitan dengan label Wahabi dan fenomena berkaitan dengannya di tanah air. Apa yang menarik perhatiannya ialah kerana di dalam bab keempat buku berkenaan, saya merupakan salah seorang daripada individu yang dibincangkan di dalam buku tersebut. Setakat ni saya tak baca lagi lah dan saya tidak tahu isi kandungannya. Keadaan yang seperti ini selalunya terjadi. Maksud saya, seseorang itu dibincangkan mengenainya bila orang tu dah meninggal dunia. Sama ada dia terlalu jahat ke ataupun dia terlalu baik ke, there must be something significant about the person untuk ianya dibincangkan. Tapi dua-dua tu tak apply kepada saya lah, kerana saya belum mati, masih hidup. Dan yang keduanya, saya tak rasalah saya seorang yang begitu signifikan untuk dibincangkan. Tapi Allah rezekikan untuk hal ini berlaku ketika saya masih hidup, walaupun dah meninggal juga sebenarnya. Bukanlah meninggal dunia, tapi meninggalkan tanah air. Dilabel sebagai Wahabi ini bukanlah perkara yang baru kepada saya. Officially saya mula berdepan dengan ia sebagai satu masalah ialah pada tahun 1998, iaitu ketika saya berada di London. Tengah-tengah saya duduk basuh pinggan tu, seorang pelajar Malaysia yang belajar di UK masuk ke bahagian dapur tempat saya basuh pinggan tu dan terus menerjah saya dengan soalan, "Ustaz, Allah di mana?" Dan ketika itu buruk sangka saya lah ialah bila ada orang tanya dia soalan macam ni, terutamanya bila out of blue, soalan itu bukan bermotifkan jawapan tetapi ingin mendengar jawapan yang saya berikan untuk ditentukan saya ni siapa. Maksud dia metod apa, manhaj apalah. Itu adalah kali pertama saya rasa macam, kenapa pula budak-budak ni nak investigate orang kan. Apa-apa pun hujah ke pendapat ke, dengar je lah. Setuju, tak setuju, terpulang. Dan ketika itulah saya recall balik pengalaman-pengalaman yang berlaku sebelum daripada itu tentang saya ni Wahabi ke tak Wahabi. Kali pertama saya mendengar istilah Wahabi ni, saya rasa masa saya di sekolah menengah. Apabila saya membaca sebuah buku di perpustakaan sekolah kami, buku tersebut menyenaraikan Wahabi sebagai satu daripada fahaman yang bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab kecil je, tak ingat pun tajuk apa, sekadar pengetahuan. Apabila saya melanjutkan pelajaran ke Jordan, pendedahan mengenai Wahabi tak Wahabi ni mula berkembang dan bertambah. Ada beberapa kejadian menarik. Antara kejadian menarik yang berlaku ialah ketika saya mengerjakan umrah kali pertama sebagai pelajar baru, aktiviti pelajar baru pergi buat umrah. Jadi ketika di Mekah itu, senior kami, Ustaz Asri, Dr. Mazhar, saya ada sekali masa tu, seorang anak muda Melayu yang belajar dekat Mekah telah datang berjumpa dengan beliau dan berlaku perdebatan antara mereka. Saya tidak begitu ingat butir perdebatan mereka, tetapi saya ingat kejadian tersebut dan dia ada kaitan dengan isu Wahabi tak Wahabi ni lah. Kemudian dalam umrah yang sama, ketika kami dalam perjalanan balik, kami mencari tempat untuk sembahyang subuh. Tak sempat nak sampai ke pekan kecil terdekat yang ada masjid ataupun surau, maka bas terpaksa berhenti di tepi jalan dan kami solat di kawasan terbuka di padang pasir yang pada masa tersebut sangat sejuk. Jadi berlaku usik-mengusik di kalangan pelajar-pelajar Malaysia ni, bila mana Ustaz Sri kata dah sejuk beku macam tu pun nak kena juga baca kunut. Tak boleh skip ke? Maksud dia macam tu lah kan, kerana kesejukan semasa sembahyang tu. Bila kami memulakan pengajian di Jordan, untuk secara formalnya subjek akidah ada 2 yang compulsory dan 1 optional. Akidah 1, akidah 2, akidah 3. Akidah 1 standard lah, kita belajar tentang kandungan yang ada dalam subjek akidah tu. So ada pendedahan pada masa tersebut tentang perbezaan pendekatan mengisbatkan ataupun melakukan takwil, perbezaan di antara tafsir, takwil, ada cross subjek juga dengan ulumul Quran dan sebagainya. Manakala subjek akidah 2, kita belajar tentang kenabian, an-nubuwat di dalam agama Islam, Yahudi, Kristianiti dan juga di dalam falsafah barat. Manakala akidah 3, kita meneliti isu-isu yang berkaitan dengan perbahasan akidah ni. Jadi akidah 1 dan akidah 2 saya belajar dengan Dr. Mustafa Abu Zaid, manakala subjek akidah 3 saya belajar dengan Dr. Amin Al-Butush. Jadi itu secara formal, the
dekat universiti. Manakala di luar daripada pengajian di universiti, saya belajar kitab Kubra Al-Yaqiniyat Al-Kauniyah secara casual dengan sahabat kami yang juga tok guru kami, iaitu Ustaz Ahmad Abdullah Al-Alkaf, yang ketika itu sedang buat masters dekat Jordan. Dapatlah tengok sikit perbezaan pendekatan yang digunakan oleh Syekh Al-Buti dalam kitab berkenaan, dan serba sedikit pendedahan yang kita nampak di dalam subjek akidah yang kita belajar dekat universiti. Pada masa yang sama juga di Jordan ada peluang untuk belajar dengan tok-guru lain, kerana zaman kami tu nama-nama besar ni masih ada. Bukan sahaja Syekh Syuaib Arnaud masih ada, malah Syekh Nasruddin Al-Albani pun masih ada lagi di Zarqa pada masa tersebut. Tidak ketinggalan juga di Syekh Nohamin Keller, begitu juga dengan Syekh Hasan Saqaf. Jordan tidak diktat pelajar ni nak jadi macam mana. Pensyarah kami ada yang salafi, ada yang tradisionalis, ada yang modernis, macam-macam. Tetapi asasnya ialah pelajar-pelajar diberikan pendedahan berasaskan kepada ilmu. Apa-apa sahaja pendirian yang hendak dilakukan hendaklah berasaskan kepada ilmu berkenaan. Di universiti, that is the only business kita, iaitu ilmu. Kontroversi besar agak melanda bila mana ketika saya di hujung-hujung pengajian itu telah berlaku perpecahan di kalangan pelajar Malaysia apabila sekumpulan yang mengaji dengan Syekh Hasan Saqaf dan sekumpulan yang lain pula berlaku pertembungan pendapat di antara mereka ini dan berlaku perdebatan hangat. Saya rasa ketika itu saya sudah pun berada di United Kingdom, walaupun belum officially graduate lagi, tapi saya dah duduk dekat UK. Dan ketika itulah Ustaz Zamihan Al-Ghari telah menghasilkan buku beliau yang mencetuskan kontroversi tidak lama sebelum beliau pulang ke tanah air kerana telah graduate menamatkan pengajiannya. Untuk diri saya, bila saya mula belajar kitab Kubra Al-Yaqiniyat Al-Kauniyah sebagai buku ringan yang memberikan exposure, ia membantu untuk saya melakukan timbangan di antara manhaj-manhaj yang berbeza ini, yang menjadikan saya tidak memuktamadkan saya metod apa, manhaj apa pada satu-satu masa. Apa yang sentiasa saya ingat di kepala ialah manhaj-manhaj ini ada kaitan dengan apa yang berlaku di zaman buku itu ditulis, cabaran-cabaran yang dihadapi. Dan ini adalah tempoh masa yang panjang, ratusan tahun, malah 1000 tahun. Pastilah ada macam-macam benda yang berlaku. Saya set dalam kepala bahawa benda-benda ini ada keperluan yang berbeza-beza dan kegunaannya itu yang penting. Akhirnya macam mana kita nak gunakan metod ini untuk membantu manusia, masyarakat umat Islam mengimani Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini Allah Maha Suci, Maha Besar, sempurna, berbeza daripada makhluk sebagai asas penting kepada akidah kita sebagai umat Islam. Kali pertama saya melihat aplikasi realiti secara unik ialah pada tahun 1994 ketika saya pulang bercuti ke tanah air. Saya berpeluang untuk meneman Ustaz Asri, Dr. Mazhar, yang ketika itu menyampaikan ceramah kepada tahanan di sebuah penjara. Di antara soalan menarik yang diajukan oleh salah seorang tahanan yang hadir ialah beliau meminta penjelasan daripada Ustaz Asri tentang hadis yang dipetik dalam ceramah, bagaimana pada 1/3 terakhir malam Allah turun ke langit dunia, ya, ila sama'id dunia, hadis dalam Al-Bukhari dan Muslim tu. Jadi apakah maksud hadis berkenaan? Jadi pada masa itulah saya macam menanti-nanti nak tengok adakah Ustaz Asri akan menerangkan tentang metodologi ulama dalam membahaskan tentang hal ini ataupun macam mana. Dan ketika itu Ustaz Asri jawab, kalau saya tidak silap, Ustaz Asri kata maksudnya pada 1/3 terakhir malam itu Allah sangat dekat dengan kita dan tawaran keampunan yang Allah berikan itu janganlah disia-siakan. Dan ketika itulah saya nampak bagaimana walaupun mungkin dalam perbahasan ilmiah di atas kertas, dalam kelas, dalam wacana akademik ada perbezaan metodologi dalam mengupas, mengulas, dalam memahami hal-hal yang seperti ini, tetapi dari segi aplikasinya saya sebagai anak muda yang baru berusia 19 tahun dan Ustaz Asri juga di awal 20-an ketika itu sudah pun saya dapat belajar daripada beliau wisdom, hikmah dalam mengaplikasikannya bila kita berdakwah di dalam masyarakat. So that was something yang signifikan, yang lekat dalam fikiran saya. Label Wahabi ni mungkin bagi setengah orang, terutamanya bagi orang yang tak kena dengan label ni, dia kata lantaklah orang nak label-label apa pun, pedulikan. Untuk diri saya, bukan soal label itu saya kecil hati ke apa ke, it's not about emotion, that is not the point. Tetapi label Wahabi
itu ia menyebabkan masyarakat boleh ada some preconceived idea tentang seseorang, menyusahkan untuk kita nak menyampaikan sesuatu. Allah Ta'ala ajar kita dalam Al-Quran kemahiran mendengar supaya akhirnya kita boleh dapat hidayah dan jadi ulul albab. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Allazina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim. Iaitulah mereka yang mendengar pendapat-pendapat yang sampai kepadanya dan kemudian dia ikut apa yang terbaik. Ini adalah merupakan prasyarat yang sangat penting untuk sesiapa sahaja untuk belajar apa sahaja, iaitu ketika kita sedang belajar kita kena yastami'un, bukan yasma', ya, yastami'un. Yastami'un itu alal wazni yafta'ilun, ya, ifta'ala yafta'ilu, itu dia mempunyai konotasi bermakna kita attentif, kita hadir, conscious, aware, dengar, engage perlahan-lahan, berperingkat, dan kemudian barulah yang kita pilih ialah yang terbaik. Tanpa melakukan hal ini, satu daripada syarat untuk kita dapat petunjuk, dapat hidayah itu terhalang. Allah Ta'ala kata, ulaika allazina hadahumullah. Orang macam ni lah orang yang Allah beri petunjuk. Dan bila dia dapat petunjuk, mereka itulah, ya, wa ulaika hum ulul albab. Golongan yang disebut sebagai ulul albab. Siapakah ulul albab? Ulu al-albab. Al-albab ialah plural kata jamak kepada lub, dan lub ini maksudnya adalah isi, intipati. Jadi ulul albab ialah orang yang mendapat isi. Kalau dalam bahasa mudahnya maksudnya ialah orang yang get the point. Ada orang dapat kulit, yang kita nak ialah orang yang dapat isi. Untuk mendengar 100 pendapat, 100 perbahasan, nak get the point bukan satu benda yang senang. Sebab akhirnya kita boleh hafal 100 pendapat kalau memori kita kuat. Tapi kita mungkin tak get the point. Kenapa ada 100 pendapat? Why there are so many interpretations on one subject? Jadi dia memerlukan kepada kita untuk dengar dulu. Bila mana seseorang dilabel dengan label Wahabi, kalau dia seorang yang pro Wahabi, maka wow, saya kena dengar, ini ustaz geng saya. Dan kalau sekiranya masyarakat itu anti-Wahabi, dia mungkin shut down. Tak payah dengar lah, ini ustaz sesat. Untuk melawan ketaksupan menyokong dan sikap liar dalam menutup fikiran enggan mendengar itu rumit untuk dihapuskan dan dia meletihkan. Metod saya ialah orang susah untuk appreciate sesuatu perbincangan jika kita belum aktifkan konteks dan past knowledge dia. Sebelum saya belajar tentang learning sciences, tentang metacognitive strategi ke apa ke, saya dah buat benda tu. Kerana saya rasa itu adalah benda yang wajar, perlu untuk dilakukan. Itulah di antara sebabnya mengapa saya berpandangan istilah Wahabi ini menyusahkan, merugikan dan lebih membimbangkan apabila istilah Wahabi itu disinonimkan dengan keganasan, kerana era Usamah bin Laden dahulu tentang Taliban dan sebagainya. Kemudian Wahabi itu dikaitkan dengan mentashbihkan Allah dengan makhluk, menjisimkan Allah, menjadikan Allah itu bertempat, yang basically-nya tuduhan-tuduhan yang implikasinya ialah membatalkan akidah. Maka silently istilah Wahabi itu juga mempunyai elemen mengkafirkan seseorang bila mana seseorang itu dilabel dengannya. Bagi saya ia tidak kelakar dan saya tidak pernah kata tak apalah kalau orang kata kalau saya amalkan sunnah maka saya adalah Wahabi, maka Wahabilah saya. Saya tetap berpandangan bahawa istilah itu beracun. Dan untuk menjustifikasikan hal ini, kita meneroka. Maksudnya bukan hanya dengan membaca karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, dan saya tak ada mendapat kepuasan daripadanya kerana pendekatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidaklah impactful kepada saya seperti saya membaca karya Ibn Taymiyah ke tokoh yang lain. Begitu juga dengan karya Syekh Al-Buti macam saya sebutkan tadi, Kubra Al-Yaqiniyat Al-Kauniyah tu. Tapi cukuplah dalam pemahaman saya, maknanya akidahnya tidaklah orang kata sampai terkeluar daripada Islam ke apa. Jauh sekali, tak terfikir pun. Tapi pendekatan dakwahnya yang keras ke, yang tidak sesuai dengan orang Melayu ke, kecil hati kalau kena dengan cara macam tu, pada saya itu
itu tidak penting kerana itu adalah pendekatan dakwah untuk beliau, masyarakatnya di zaman beliau. Selain daripada meneroka dari sudut usuluddin ilmu agama tentang isu ini, saya juga cuba meninjaunya daripada aspek sejarah. Jadi dah tertulis dah beberapa artikel mengenainya tentang historiografi, disiplin ilmu pensejarahan. Macam mana nak tahu tentang Wahabi dengan merujuk kepada sumber-sumber yang holistik. Apa yang quote-unquote Wahabi cakap tentang diri mereka sendiri, yang pro mereka cakap, yang anti mereka cakap, yang non-Muslim cakap, pengembara-pengembara Eropah mencatat, dokumen-dokumen rasmi. Bagaimanakah Saudi dilihat daripada Mesir di zaman Muhammad Ali Pasha? Bagaimanakah Arab Saudi itu dilihat oleh Daulah Osmaniyah? Bagaimana Barat melihatnya? Bagaimanakah di dalam Saudi itu sendiri perbezaan di antara Alu Sheikh dengan Alu Saud? Apakah krisis yang ada dalamnya? Dah went through semua benda tu. Akidah betul tidak semestinya menghasilkan pendirian politik yang betul. Politik salah pula tidak semestinya akidah salah. Pendekatan dakwah yang salah, pendekatan dakwah yang keras tidak semestinya bermaksud akidah itu salah. Akidah yang betul tidak semestinya menatijahkan pendekatan dakwah yang berjaya dan menarik perhatian. They are all separate topics, separate discussions yang kita perlu berikan keadilan kepada setiap satunya. Fenomena melabel Wahabi tak Wahabi, lepas tu berlaku campur tangan jabatan agama menggunakan maklumat dan kuasa untuk menyekat, menyokong, menghalang ataupun apa-apa sahajalah. Saya tidak dapat memprosesnya di peringkat saya lah sebagai individu. Bersama dengan banyak isu lain lagi, saya rasa ada banyak benda nak kena belajar dalam Islam untuk keperluan kita, terutamanya bila kita fikirkan tentang pendidikan anak-anak. Saya juga ada rezeki untuk duduk dalam beberapa siri yang menemukan saya dengan masyarakat Melayu, Muslim, urban yang ada krisis keagamaan yang tak ada dalam Salafi ke Khalaf ke Asy'ariyah Maturidiyah ke ataupun Ibn Taymiyah punya metod ke apa ke, semua tak ada, tetapi mereka ada cabaran mereka sendiri yang memerlukan saya untuk menggunakan pemahaman saya, get the point yang saya ada kalau ada, untuk memformulakan sendiri macam mana cara nak terangkan akidah Islam kepada orang yang macam ni. Saya rasa macam this is such a waste of time dan macam tak takut dengan Allah SWT. Mengajilah tinggi macam mana pun, tahu bahawa label Wahabi itu beracun, merosakkan akidah seseorang jika apa yang terkandung di dalamnya itu kita apply kepada seseorang. Dan lebih menyedihkan apabila label-melabel, tuduh-menuduh, kata-mengata ini bukan sahaja berlaku di kalangan budak-budak muda yang baru nak up kata istilah-istilah sekarang ni, tetapi juga dipelopori oleh rakan-rakan, sahabat sendiri yang sepengajian, yang berukhuwah, yang ada pelbagai kenangan, yang sepatutnya ukhuwah itu membolehkan kita untuk empathy. Unfortunately, benda ni berluasa, masyarakat semakin liar, dan kerana itu saya accumulated daripada pelbagai isu. Tawa hati itulah yang menjadi latar belakang di mana saya merasakan bahawa this is not where I want to live and to raise my children, dan saya ingin berada di sebuah tempat yang saya bebas untuk mengamalkan Islam seperti yang saya pelajari dan faham, tanpa perlu mendapat pengesahan, bantahan, kritikan orang di sekeliling. Bagi sahabat-sahabat yang sudi mendengar sampai ke hujung video ini, tahniah. Congratulations, very long. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah, kerana setiap perkataan, penglihatan, penulisan, apa-apa sahaja yang kita suarakan, ingatlah semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan semakin mencabar, masalah semakin banyak, label-melabel Wahabi, tak Wahabi dan sebagainya oleh mana-mana saja pihak, kerana kedua-dua belah pihak itu ada krisis akhlak. Semayang ikut sunnah Nabi tapi akhlak tak macam akhlak Nabi. Belajar tasawuf, ilmu yang supposedly mendidik hati, tetapi keluar daripada lisan kata-kata najis dan keji. Macam tak get the point. Why? Semoga Allah SWT ampunkan kita, bimbing kita, insafkan kita bahawa kita ada tanggungjawab yang lebih banyak daripada masa yang kita ada, dan janganlah sekali-kali
dengan Islam kita ini, kita jadi macam bangsa-bangsa, kaum-kaum terdahulu yang sombong dengan kebenaran yang dirasakan berpihak pada dirinya, kerana semakin Islam, Muslim seseorang itu seharusnya menjadi semakin merendah diri, takut kepada Allah, berhati-hati apabila berbicara kepada orang di sekelilingnya. Wallahualam.